Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, saya akan bentang artikel iaitu pendekatan membuat keputusan syariah dalam kewangan Islam. Okay, artikel ni ditulis oleh Suhaimi Muhammad Yusof dan juga Ahmad Hazim Alias. Okay, artikel ni dia tahun 2008. Introduction of the article. Okay, Sharia principle based on Al-Quran and Sunnah become the main sources in muamalat matters. The ijtihad of scholar very important in matters of muamalat when the main source do not provide a clear picture of issues. Understanding the will of Sharia is the core in all aspects of life, especially in the aspect of muamalat. Sharia has outlined a solid foundation based on fiqh method, which means originally everything is obligatory. This means that muamalat affairs were originally required by Islam, but due to some haram element being mixed in the activity, the original law has changed. Okay, maksudnya kat sini, asas-asas syariah yang berteraskan Al-Quran dan juga As-Sunnah menjadi sumber utama dalam urusan muamalat. Ijtihad para ulama amat penting dalam urusan muamalat apabila kedua-dua sumber utama tersebut iaitu Al-Quran dan Sunnah tidak memberi gambaran yang jelas tentang sesuatu isu. Memahami kehendak syariah merupakan teras dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam aspek muamalat. Syariah telah menggariskan asas yang kukuh berdasarkan kaedah fiqh, iaitu al-asya' fil aslul ibahah, yang bermaksud pada asalnya setiap sesuatu perkara itu adalah harus. Bererti urusan muamalat pada asalnya diharuskan dalam Islam, tapi disebabkan oleh beberapa elemen haram yang masuk dalam aktiviti muamalat tersebut, maka hukum asal jadi berubah. Seterusnya, issue in this article. Ijtihad on issue that arise in human life is based on general guideline. Ijtihad is classified as a source of Sharia support. This source of support include, yang pertama, dia ada 11. Yang pertama, ijma'. Yang kedua, qiyas, maslahah, istihsan, istishab, sadu zara'i', uruf, maqasid syar'iyah, siasah syar'iyah, takwil, dan juga last sekali yang ke-11, istiqra'. Maksudnya kat sini, ijtihad terhadap isu-isu yang timbul dalam kehidupan manusia berasaskan kepada garis panduan umum. Ijtihad diklasifikasikan sebagai sumber sokongan syariah. Sumber sokongan ni dia ada 11. Yang pertama, ijma', bermaksud persepakatan para mujtahid terhadap sesuatu hukum. Yang kedua, qiyas, maksudnya menyamakan hukum asal yang mempunyai nas dengan perkara baru yang tiada nas, tapi mempunyai ilah yang sama. Yang ketiga, maslahah, bermaksud memutuskan sesuatu hukum berasaskan prinsip kebaikan pada perkara yang tidak terdapat nas. Yang keempat, istihsan, maksudnya mengetepikan hukum yang mempunyai dalil berhubung dengan suatu perkara dengan mengambil hukum lain yang lebih kukuh dan lebih kuat daripada hukum yang pertama. Yang kelima, istishab, bermaksud mengekalkan hukum yang terdahulu selagi belum terdapat dalil lain yang boleh mengubah hukum tersebut. Seterusnya, sadu zara'i', bermaksud pendekatan untuk sekat perkara yang boleh membawa seseorang terjebak ke dalam perkara yang haram. Yang ketujuh iaitu uruf. Uruf ni yang kita sedia maklum bermaksud adat. Atau dengan lebih jelas, sesuatu kebiasaan yang diamalkan oleh sebahagian besar masyarakat sama ada bentuk percakapan ataupun bentuk perbuatan. Seterusnya, maqasid syar'iyah, bermaksud objektif yang ingin dicapai oleh syariah ketika menetapkan hukum bertujuan untuk menjaga kesejahteraan manusia. Seterusnya, siasah syar'iyah bermaksud suatu bidang dalam perundangan Islam yang membincangkan hukum berhubung dengan dasar yang diambil untuk menyusun struktur pentadbiran negara. Seterusnya, takwil, iaitu usaha untuk menerangkan kehendak hukum syarak kepada sesuatu lafaz tanpa terikat kepada pengertian zahir dalil tersebut.
Okey, yang terakhir itu istiqra' bermaksud penelitian secara menyeluruh terhadap suatu perkara sebelum memberikan kesimpulan hukum terhadap perkara tersebut. Slide yang seterusnya iaitu artikel analisis. Muamalat matters are based on Al-Quran and As-Sunnah. However, muamalat matters will involve the ijtihad of scholar if the main source cannot provide a clear picture of issue. Syariah means Islamic law, iaitu referring to all the law prescribed by Allah Subhanahu Wa Taala based on the main argument, namely Al-Quran and As-Sunnah. For the purpose of applying law based on the main argument, fiqh scholar ijtihad to issue law based on their knowledge and understanding of the main argument and assist by support argument as a result of ijtihad. Okay, bermaksud urusan muamalat adalah berteraskan kepada sumber utama iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Namun, urusan muamalat akan melibatkan ijtihad sekiranya sumber utama itu tidak dapat memberi gambaran yang jelas tentang tentang sesuatu isu. Okay, syariah bermaksud perundangan Islam iaitu merujuk kepada segala hukum yang disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil utama iaitu Quran dan juga Sunnah. Tujuan aplikasi hukum berasaskan dalil-dalil utama. Para ulama fiqh berijtihad untuk mengeluarkan hukum-hukum berasaskan ilmu dan juga kefahaman mereka terhadap dalil-dalil utama dan dibantu oleh dalil-dalil sokongan. Okay, dalil-dalil sokongan ni hasil daripada ijtihad seperti sumber sokongan itu yang 11 tadi macam qiyas, maslahah, istihsan, istishab, sadu zara'i, uruf, maqasid syariah dan juga siasah syariah. Seterusnya untuk sambungan kepada artikel analisis, the law result from the ijtihad of the scholar is considered as Sharia law because the ijtihad is based on the source of Al-Quran and As-Sunnah. Fiqh scholar give the meaning of jurisprudence as the science that explain the law of the Islamic Sharia, which are taken from its detailed argument. Because the Islamic law stated in the Al-Quran and As-Sunnah is clearly limited, the ijtihad of the scholar is very important and necessary, especially in the context of muamalat maliyah, iaitu Islamic financial transaction. Okay, maksudnya, hukum yang terhasil daripada ijtihad para ulama akan dianggap sebagai hukum syariah kerana ijtihad tersebut dibuat berpandukan kepada sumber utama. Ulama fiqh memberikan maksud ilmu fiqh sebagai ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat Islam yang diambil daripada dalil-dalilnya yang terperinci. Disebabkan hukum syarak yang dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara jelas adalah terhad, maka ijtihad para ulama amat penting dan diperlukan khususnya dalam konteks muamalat maliyah iaitu transaksi kewangan Islam. Slide yang seterusnya iaitu impact. In order to ensure that Sharia decisions are exactly implemented, the role of certain parties in coordinate and administer Sharia issue is necessary. One of the important institutions seen as a leader in the development of Islamic finance is the Financial Regulatory Body. This body usually consists of a country's central bank or a capital market regulatory institution. Their role is very important, not only from a legal point of view, but also from the point of view of the development of Islamic financial instruments. From a legal point of view, the regulator needs to ensure that the Islamic financial system is always protected and guaranteed. From the point of view of product development, the regulator needs to provide clear guidance on a product to be developed. The role played by Sharia advisor is to ensure that every instrument introduced complies with Sharia principle and to ensure that the development of Islamic finance in terms of policy planning and product development runs smoothly and is in line with Sharia principle. Okay, bermaksud
Untuk memastikan keputusan syariah dapat dilaksanakan secara tepat, peranan pihak-pihak tertentu dalam menyelaras dan mentadbir isu-isu syariah adalah perlu. Antara institusi penting yang dilihat sebagai peneraju pembangunan kewangan Islam ialah Badan Pengawas Selia Kewangan. Badan Pengawas Selia Kewangan ini biasanya terdiri daripada Bank Pusat sebuah negara atau institusi pengawas selia pasaran modal. Peranan mereka ni bukan sahaja dari sudut perundangan tetapi juga dari sudut pembangunan instrumen kewangan Islam. Okay, untuk dari sudut perundangan, peranan Badan Pengawas Selia Kewangan ni perlu memastikan perjalanan sistem kewangan Islam sentiasa terpelihara dan terjamin. Dari sudut pembangunan produk pula, mereka perlu membekalkan panduan yang jelas tentang sesuatu produk yang hendak dibangunkan oleh institusi kewangan berkenaan. Okay, selain itu, peranan yang dimainkan oleh penasihat syariah pula adalah untuk memastikan setiap instrumen yang diperkenalkan oleh institusi kewangan adalah patuh prinsip syariah dan memastikan pembangunan kewangan Islam dari segi perencanaan dasar dan juga pembangunan produk berjalan dengan lancar dan selaras dengan prinsip syariah. Seterusnya untuk finding, the Secretariat plays a role in conduct introduction research from the Sharia aspect of the issue raised. In the context of Islamic banking and takaful, decision made by Bank Negara Malaysia Sharia Advisory Council (MPS), which is made up of those qualified in Sharia, economic, law, and finance, are considered as ijtihad. All financial institutions that offer Islamic financial facilities are required to establish a Sharia committee. Among the duties and responsibilities of the Sharia Committee is to advise the Board of Directors on Sharia matters and ensure that the bank business operation comply with Sharia principle, confirm the Sharia compliance manual, approve and confirm related documentation. Okay, bermaksud pihak sekretariat pula berperanan dalam menjalankan penyelidikan awal dari aspek syariah terhadap isu yang ingin dibangkitkan. Dalam konteks perbankan Islam dan juga takaful, keputusan yang dibuat oleh Majlis Penasihat Syariah (MPS) Bank Negara Malaysia yang dianggotai oleh mereka yang berkelayakan dalam syariah, ekonomi, undang-undang dan kewangan juga adalah dianggap sebagai satu ijtihad. Tugas mereka adalah untuk menasihati lembaga pengarah mengenai hal syariah dan memastikan operasi perniagaan bank berkenaan adalah patuh syariah. Seterusnya yang terakhir iaitu conclusion. It can be concluded that all muamalat of Islamic financial matters are guided by Al-Quran and As-Sunnah as the main source. However, if something is not clearly described in the primary source, then there is a supporting source. The combination of revelation and reason will make the Sharia more dynamic, flexible, growing, and able to deal with every problem. However, the understanding and ijtihad of human reason must be in line with the will of revelation and cannot act freely beyond the general guideline set. Okay, bermaksud dapat disimpulkan kat sini bahawa segala urusan muamalat ataupun kewangan Islam adalah perlu berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama. Namun, jika sesuatu isu ataupun perkara itu tidak jelas digambarkan dalam sumber utama, maka wujud sumber sokongan, iaitu yang 11 tadi. Seterusnya, gabungan antara wahyu dengan akal manusia akan menjadikan syariah itu lebih bersifat dinamik, agil, berkembang dan mampu menangani setiap persoalan. Walau bagaimanapun, kefahaman dan ijtihad akal manusia perlu selaras dengan kehendak wahyu dan tidak boleh bertindak bebas melampaui garis panduan umum yang ditetapkan. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.